Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh kembali memberikan kepada kami tubuh yang sehat dan segar, hari yang baru untuk kami boleh menjalani kehidupan dan khususnya boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mengambil waktu untuk berteduh, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu dengan sesama saudara seiman. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau boleh terus menolong, memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Kami terlebih dahulu mengakui bahwa kami ada salah dan dosa, baik dalam pikiran, perbuatan, perkataan, yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi mohon anugerah, berkat dan karunia-Mu untuk boleh melayakkan kami, menyucikan kami, mengampuni dosa kami. Sebab firman-Mu mengajarkan apabila kami mengakui segala dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menjauhkan kami dari segala kejahatan. Karena itu sekali lagi limpahkanlah kepada kami kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan sertailah setiap kami yang beribadah, yang melayani, yang menyampaikan firman, dan juga yang masih dalam perjalanan. Tuhan senantiasa menuntun dan menolong kami. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh ibadah ini di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mendengarkan ayat berita anugerah yang saya ambil dari Efesus pasal 2 ayat 4 dan ayat ke-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita dapat beribadah pada pagi hari ini karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dan dengan menyadari bahwa di dalam ibadah kita menyembah Tuhan, Allah Tritunggal. Ia hadir bersama dengan kita. Mari kita menaikkan pujian. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Kita sungguh-sungguh menyembah dari hati kita, mengingat segala anugerah dan kebaikannya yang telah dinyatakannya kepada kita. Allah Bapa hadir. Sembah sujudlah padanya.
hadir di dalam hidup kita. Dia adalah Allah, terang dunia, maka hidup kita akan terus bersinar, memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang kedua, bersinar. Mari kita terus memuji Dia dengan penuh sukacita. Kau mulia, bercahaya. Kita pujikan dengan bertepuk tangan. Karya salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Luar biasa, Semesta memuja. Bersama seluruh alam semesta, kita menyembah Dia dengan sepenuh hati kita, mengingat betapa dahsyat Roh-Nya yang diam di dalam diri kita. Semesta memuja, hatiku menyembah. semesta memuja.
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan di dalam hidup kita memancarkan kemuliaan-Nya, hidup kita menggenapi rencana Tuhan. Kita naikkan pujian, bukti kebesaran-Mu, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Shalom, Bình an, pagi, salam, Tajia Hauma, semua baik-baik. Kansecu ya. Boleh nggak salam-salaman dulu, kiri kanan, depan belakang, katakan Yesu Aini. Ya, berikan senyum yang terbaik. 把最好的微笑给我们的周遭的人， Sehingga kita boleh jadi berkat bagi sesama. 让我们都成为各自的祝福。 Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. 我们先来做一个祷告。 Kami menyerahkan ya Tuhan pemberitaan firman-Mu, khususnya hari ini kami mau belajar tentang arti kepenuhan Roh Kudus di dalam setiap anak Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan berikan kuat kuasa, hikmat, karunia untuk boleh menjelaskan firman-Mu dengan baik dan berikan kepada kami hati yang mau taat, yang mau fokus kepada firman Tuhan, terlebih lagi hati yang dilembutkan untuk boleh menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita dari Efesus pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. 弟兄姊妹们，我们打开经节，就是以弗所书第5章第18到21节。
Kita baca bergantian ya, yang bahasa Indonesia bersama saya dengan ayat yang genap dan yang ganjil bahasa Mandarin. 我们用清音的方式，用双数的用印尼文念，单数的用中文。 Ya, saya memakai Alkitab terjemahan baru, tetapi nanti di slide saya adalah terjemahan lama ya. Baik, ayat 18, mari bahasa Indonesia, 1, 2, 3. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。 Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 又当存敬畏基督的心，彼此顺服。 Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ke-21 itu merupakan rangkaian dari atasnya ya. Walaupun di sini LAI memberikan judul yang baru. 当这个以弗所书第5章21节，与它的上半段是有关联的。 Nah, saudara-saudara sekalian, 2 hari lagi kita masuk Imlek ya. Saya mau buka khotbah saya dengan video tentang Imlek. Kalau Imlek, Bapak Ibu, adik-adik, ingatan pertama apa ya? Angpau. Langsung angpau ya, bukan ingat orang tua, bukan ingat reuni, tapi ingatnya angpau ya. Waduh. Mungkin video ini saudara sudah pernah saksikan ya, tapi saya ingin putar sekali lagi untuk mengingatkan kita dan memberikan makna apa yang bisa kita pelajari ya. Silakan boleh diputar. 好，大家听一下啊，我们的会议马上就要开始了，台总马上就到了。那么在今天的会议开始之前，大家可以每人到我这里来抽取一个台总为大家准备的开年红包。 Bos mau kasih angpau tahun baru. Ada yang dapat 200 yuan. Ada yang dapat 100. Ada yang dapat 300. Dia nggak dapat uang. Dapat foto bos. Langsung kecewa. Oh, yang kenapa berbeda? Siapa mau foto bos? Bos ngerjain saya. Bos datang. Sudah dapat angpau? Yang dapat foto saya kasih 10.000. Yang dapat foto bos kasih 10.000, tapi karena dia udah kesel dia koyak dulu ya. Tentu dia nggak mau ketahuan dia yang koyak foto, jadi masukkan uang sendiri ya. Menyesal itu ya. 短，陈翔6点半。 Ya, demikian angpau ya. Bapak Ibu, yuk coba kita diskusi sebentar. Boleh ngobrol sama sebelahnya ya. 我们来彼此交谈一下， Dari video ini kita dapat pelajaran apa 在这个短视当中，我们得到了什么？ dalam kehidupan sehari-hari atau dalam hubungan dengan Tuhan? 在我们日常生活关系当中，以及我们跟神的关系当中， Ayo silakan ngobrol sama sebelahnya. 来大家谈一谈，给一个结论。 Suami istri kalau mau pakai video ini nasihatin suami atau istri juga boleh. 夫妻可以用这个短视来彼此来勉励。 Oke. Ada yang mau kasih komen, dapat pelajaran apa? Silakan, boleh bicara dari sana lebih kuat. 有人可以提意见吗？ Jangan malu-malu. 不要害羞。 Kalau nggak ada, saya panggil aja ya. 假如没有的话，我就指名道姓了。 Saya lihat yang paling seru ini Bu Desi ya. 大概Desi Ya, 姐 oke. 姐会说出来。 Semu, apa yang didiskusikan? Ayo boleh ceritakan sama jemaat. Silakan, 1-2 kalimat saja. Ya.
Waduh, luar biasa ya. Banyak orang mau berkatnya, tapi tidak mau Tuhannya. Wah, tepuk tangan dong. Ya, kalimat yang sangat mendalam ya. Kita hanya lebih suka kepada berkat-berkat dari Tuhan, tapi kita tidak sadar bahwa kita kurang peka bahwa kita sebenarnya lebih perlu untuk dekat kepada Tuhan, 所 bukan 以 saja 很多 berkatnya. 人只爱领受这个祝福，但是我们常常忽略了、忘记了施恩者是谁。 Kalau menghubungkan dengan tema hari ini, maka saya mau ambil satu pelajaran. Sangat penting untuk kita mengenal bos kita. 所以在这我还讲到之前，我先告诉大家谁是我们的最真正的老板。 Kalau dari video ini, kira-kira si anak muda yang baru pangkas itu ya, ya pemuda-pemuda kalau mau pangkas model dia boleh juga ya. Kira-kira anak muda tadi, mungkin dia karyawan baru, mungkin ya. 在刚才的短视当中，那个剪短头发的男生，可能他是新的员工。 Kalau dia sudah lama mengenal bosnya, kira-kira dia koyak nggak foto bosnya? 假如他熟悉他的老板的性格的话，他会把这张照片撕掉吗？ Kalau dia memahami karakter, sifat-sifat bosnya, kira-kira dia koyak nggak fotonya? 假如他了解他的老板的品格，他会不会把这张照片撕开呢？ Koyak atau tidak koyak? Tidak. Kebanyakan kita setuju ya, tidak ya. Jadi kesimpulan saya, semakin kita mengenal Tuhan kita semakin dalam, maka respon kita juga akan semakin tepat. Ada amin, saudara? 所以正确的来说，我们越认识谁掌控我们的生活，我们对他就会更敬畏。阿门吗，弟兄姊妹们？ Hari ini saudara sekalian kita akan belajar kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. 今天我们的讲题就是被圣灵充满的生活。 Kita mau belajar bagaimana mengenal karya Roh Kudus. Karena semakin kita mengenal, maka respon kita juga akan semakin tepat dan semakin menyenangkan hati Tuhan. 所以今天我们要理解圣灵怎么样在我们生活上作为，以至于我们能够更理解、能够更感恩的生活。 Tadi di sini dikatakan, hendaklah kamu dipenuhi atau hendaklah kamu penuh dengan roh. 刚才我们所读的就是要被圣灵充满。 Nah, saudara, kata dipenuhi dari bahasa aslinya itu berarti bukan sesuatu yang kita misalnya dapat kayak orang kerasukan, dipenuhi Roh Kudus lalu kita ada fenomena apa gitu ya, bukan. 这里的充满不是好像外边的人所想象的，就是被附的，不是。 Atau ada gereja tertentu yang katanya kalau dipenuhi Roh Kudus lalu dia bisa tumbang, bisa ada fenomena gitu, lalu ada yang bisa muntah-muntah, juga bukan seperti itu. 有一些教会，他们说这个被充满，就是有一些不好，我们认为不寻常的态度，可能会晕倒，可能会吐，可能会笑，可能会哭这些的状况。 Atau ada lagi yang dikatakan kalau Roh Kudus itu datang memenuhi, lalu dia bisa bahasa roh. Tidak juga seperti itu. 有的人说被圣灵充满，他就会说这个属灵的许多方言，说方言。 Tetapi artinya adalah dikuasai, dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. 但是这里被充满，就是被掌管、被控制、被引导。 Di dalam Galatia juga ada dijelaskan buah roh, yaitu orang yang dipimpin oleh roh, hidup dipimpin oleh roh. 在加拉太书也有强调着说被圣灵充满， Nah, ini mempunyai makna pengertian yang sama. 这同样是有相同的意思。 Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat apa yang Paulus tulis ketika bicara dipenuhi oleh roh, juga dikontraskan, dibedakan dengan orang yang mabuk. 这里保罗告诉我们，被圣灵充满，我们来对比跟一个醉酒醉了的人。 Nah, saudara, saya waktu di Siantar tinggal di Pusuk Buhit itu, di ujung Jalan Pane, ada kedai tuak ya. Sekarang masih ada nggak ya?
以 Oh 前 masih ada ya. 以前我住在仙岛，我的牧师楼就是在扎兰布苏布会那边有很多的卖这个dua的店铺， Nah, sering sekali terjadi hal-hal yang tidak terkendali. 常常会发生一些不受控制的事情。 Suaranya fales tapi nyanyinya kenceng banget. 声音虽然很微小，但是会震动我们。 Yang tadi bercanda-bercanda tiba-tiba berantem. 刚刚才开玩笑，现在就打起架了。 Lalu ngomongnya kemana-mana nggak nyambung. 他所说的话就乱说一场就是了， Tidak terkendali. 不被控制， Sedangkan penuh dengan Roh Kudus 而被 kita 圣灵充满， tetap bisa menguasai diri. 我们自己能够控制，能够自立。 Dan penguasaan diri adalah buah roh yang terakhir. 能够自立就是圣灵最后结的一个果子。 Nah, jadi saudara sekalian, ingat penuh dengan Roh Kudus berarti dipimpin oleh Roh Kudus yang menguasai hidup kita, akal, perasaan, dan kehendak kita. 被圣灵充满，就是我们所有的，就是包括我们的心思、意念、行为，都由圣灵来带领。 Jadi kita tetap punya penguasaan diri karena akal budi kita tetap berfungsi dengan normal. 我们能够自立，能够自制自己，因为我们的这个良心的根还扎在我们心里。 Jadi bedakan saudara-saudara, hati-hati dengan ajaran-ajaran gereja yang kalau dikatakan harus dipenuhi Roh Kudus, lalu kita tidak bisa mengendalikan akal budi kita, sehingga terjadilah kejadian-kejadian yang aneh-aneh, kadang-kadang juga tidak masuk akal. 所以我们不要像外面所说的对圣灵充满的理解，我们不能够控制自己，不能自己管制自己，以至于发生很多不讨人喜悦的事。 Termasuk saya ingin katakan, kalau ada yang mengajarkan dipenuhi Roh Kudus lalu pasti harus bisa bahasa roh, itu juga ajaran yang salah, ya. 再次强调，假如有人说被圣灵充满一定要会说方言，这是错的。 Kita bisa dipenuhi Roh Kudus, kita terus-menerus dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak harus berbahasa roh. 我们能够被圣灵充满，不断的被圣灵使用，但是不一定我们一定要说方言。 Nah, saudara-saudara sekalian, lalu Paulus di dalam bagian ini memberikan beberapa karakteristik bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. 所以这里保罗告诉我们，被圣灵充满的品格是什么样的呢？ Yang pertama, Paulus katakan yaitu berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. 就是要用诗章、颂词、灵歌彼此对口。 Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, pakailah kata-kata dari mazmur, nyanyian pujian, lagu rohani dalam percakapan-percakapanmu. Kemudian hendaklah kalian dengan hati yang gembira menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. 就是我们在用诗篇中的所有能够表达的赞美以及荣耀，彼此建立，又能够荣耀神的话语。 Nah, saudara, jadi ini adalah karakteristik kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita didorong oleh Roh Kudus untuk saling menguatkan satu dengan yang lain dengan firman Tuhan, khususnya di sini diambil dari Mazmur, dan juga memuji Tuhan, karena di sini ada sesama dan juga ada puji-pujian kepada Tuhan. 所以在被圣灵充满的生活，就是我们可以用诗篇里许多赞美神、彼此坚固的话语来彼此建立。更重要的，我们能够借着我们话语来荣耀神。 Karena tujuan Roh Kudus adalah untuk menguatkan jemaat. 因为圣灵的目的就是要坚固信徒。 Paulus di dalam konteks ini adalah berbicara bagaimana berjemaat bertumbuh, saudara sekalian. 就是要信徒们彼此来建立， Bagaimana 成熟 jemaat hidup sebagai manusia baru. 就是圣徒们、会众们能够好像重生的信徒这样来生活。 Pasal 4 berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus. 就是一起建立教会的肢体。 Maka kita perlu dipenuhi Roh Kudus untuk saling membangun dengan mazmur, dengan puji-pujian, dengan nyanyian rohani. 所以我们需要用诗章、颂词、灵歌彼此对口，口唱心和地赞美主，彼此来兼顾。 Nah, saudara,
Saya waktu persiapan ini, saya baru sadar ya. Jadi dalam percakapan sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam pergaulan, bahkan di dalam gereja, persekutuan khususnya, harus lebih sering berkata-kata dengan mazmur, dengan firman Tuhan. 我在拿这些资料的时候，我自己觉悟到了，原来在日常生活当中，我们所说的话，在教会里与彼此弟兄姊妹们，我们都要用诗章里面的许多的赞美词来彼此对说。 Saya ada seorang rekan senior pendeta yang kalau setiap ketemu, setiap makan dan sebagainya, semua dia kaitkan dengan Injil, dengan firman Tuhan. 我有一个同工，就是也是一位牧师。假如我们有什么活动的时候，他常常就是用圣经节来跟我们谈话。 Waktu makan dia bilang, coba kamu ingat, di Injil itu Tuhan Yesus itu tentang makan dia disebut apa? 有时候我们一起用餐的时候，他会问我：“你记不记得圣经里面耶稣在用餐的时候说了些什么话？” Bukan hanya so apa ya, tetapi Yesus disebut apa ketika makan-makan. 不是耶稣说什么，但是耶稣被称为什么？在这些餐里面，用餐里面， Yesus pernah disebut pelahap. 耶稣曾经被称为一个是贪吃的人。 Tapi kaitannya apa, saudara sekalian? 但是它的关联是什么呢？ Itu adalah ejekan orang-orang yang nggak senang sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus senang kumpul makan-makan sama pemungut cukai sama orang-orang berdosa. 这就是他们对耶稣的轻视，就是他们说耶稣喜爱跟有罪的人、被边缘化的人，就是可能是税务这一些、税吏这一些人一起来吃饭。 Lalu dia ingatkan ya, nah inilah ya, setiap makan-makan kita pakai cara ini juga untuk pendekatan, untuk pengabaran Injil. 所以他就告诉我们说，当我们用餐的时候，我们要常常记得圣经里面对于主耶稣所说过的话是什么，关于耶稣是什么，我们要记得。 Jadi ini hanya salah satu contoh, saudara sekalian. 弟兄姊妹们，这只是其中一个例子而已。 Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan seterusnya. 就是用诗章里面的词句彼此来对说， Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 口唱心和地，同心合意地赞美神。 Jadi ada hidup yang penuh dengan sukacita karena kita dikuatkan oleh firman, karena kita ingin memuji Tuhan selalu, dan itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. 因为我们有这个赞美的心，然后有圣灵的引领，我们所说的一切能够成为周遭人的祝福。 Kalau kita sering menyanyikan mazmur, membaca mazmur, mengingat puji-pujian rohani, itu akan menguatkan dan memberikan sukacita. 假如我们常常用诗篇里的话语，然后用颂词或者是我们的赞美诗歌来赞美神的话，这会兼顾我们自己以及周遭的人。 Saya pribadi banyak mendapatkan kekuatan ketika stres, ketika menghadapi pergumulan. Saya ingat lagu-lagu rohani, saya nyanyikan, saudara ya. 当我自己面对压力的时候，我常常会用诗歌来缓解我自己的情绪。 Beberapa waktu yang lalu, saya lupa momen apa ya, saya ngajak beberapa teman vokal grup nyanyi lagu. Ada kata-kata yang betul-betul waktu saya menangis, waktu saya susah itu menguatkan saya sekali. 不久前，我跟我的这里的同工们一起来练诗的时候，当时我内心里面非常的纠结，但是因为这首歌词里面的字句，让我觉得很受安慰。 Kata-katanya, 我说主啊，我不会. Bisa nyanyi sampai mengeluarkan air mata. 就你是知道我心里有愁，我说主啊，我不会。你知道我心有愁. Lalu ada ayat firman Tuhan dilanjutkan dengan kata-kata Tuhan Yesus berkata kepada saya sudah mengalami segala penderitaan kamu. Saya sudah menang dari kematian, maka saya akan menguatkan kamu. Ya. lirik lagunya mengenai saya tidak tahu gimana harus menjalankan. Tuhan saya tidak sanggup. Tetapi pada akhir lagu itu ada suara Tuhan, ada dalam lirik lagu itu ada yang mengatakan semua ini Tuhan sudah menjalaninya. Saudara bisa cari di YouTube judulnya Kan Pujian de Sihou, waktu tidak bisa melihat. 就是这首诗歌在 YouTube 里面我们可以找到，就是看不见的时候这个 Atau 歌 jangan-jangan di 题。 kebaktian Imlek tahun lalu kali ya, ada dinyanyikan lagu itu ya.
大概是上一年的农历新年初一我们唱的那首歌。 Saya mau katakan kesaksian pribadi saya pernah sangat dikuatkan karena mengingat lagu rohani yang di dalamnya ada nilai atau ada ayat firman Tuhan yang menguatkan. 所以我要告诉大家，在这些颂词、歌颂、赞美神的诗歌当中，常常有很多的字句能够兼顾我自己，这是我自己本人的经历，能够安慰我、兼顾我。 Jadi anak-anak muda kalau Imlek ini nggak dapat angpau nggak apa-apa. 所以小辈们、弟兄姊妹们，假如今年你拿不到红包的话，无所谓， Tetap nyanyikan puji-pujian akan ada sukacita. 所以我们不断要歌颂神、赞美神，一定有喜乐充满你的心的。 Apa yang menjadi sukacita kita hari ini? 今天什么是成为我们喜乐的源头呢？ Yaitu kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menaikkan mazmur, kita bisa menaikkan kebaikan-kebaikan Tuhan. 就是我们可以用诗歌、用诗篇里面章节、词句来把颂赞荣耀归于神。 Saya juga punya pengalaman ketika menghadapi berbagai peristiwa, berbagai masalah, mazmur, membaca mazmur, di situ banyak sekali curhat-curhat para penulis yang mirip dengan pergumulan kita, lalu di sana diberikan kekuatan pertolongan dari firman Tuhan. 当我读诗篇的时候，里面太多的经节帮助我度过许多的困难，我许多的纠结，我就是从这些诗篇里面的字句，可以找到兼顾我的神的话语。 Jadi saudara sekalian, mari kita dipenuhi Roh Kudus dengan saling membangun dengan sukacita melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian. 所以我们要彼此兼顾，用喜乐的心，用颂词，用诗篇里面的经文，常常读它、歌颂它、背诵它，一定会带给我们安慰的。 Nah, saudara, saya ingin ambil waktu sedikit. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk saling membangun. 圣经节常常告诉我们说，要彼此兼顾。 Tadi saya menyebut tentang fenomena bahasa roh. 但是我有一个， Tanda-tanda bahasa roh. Ya. 我就把它有一个迹象，就好像是圣灵临到我们这样的状况。 Ternyata setelah saya selidiki, itu bukan yang paling utama untuk membangun, bahkan itu tidak membangun, saudara. 不是圣灵降临临到我们来建立我们， Bukan jianglingnya ya, apa maksudnya bahasa rohnya itu ya. 不是方言来建立我们。 Mari saya baca sedikit bagian 1 Korintus pasal 12 ya. Saya ajak kita sama-sama ya, supaya kita lebih mendalami seperti kesimpulan saya. Makin kita tahu siapa bos kita dalam tanda petik, siapa Roh Kudus, siapa Tuhan yang kita percaya, nanti respon kita akan lebih baik ya. 我们来看哥林多前书 Pasal 12 12章 ayat 31. 31节， Ya, kita pelan-pelan selidiki bagian ini. 我们来仔细的读。 Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting, namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. 就是你们要切切地求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示你们。 Paulus mau tunjukkan yang lebih utama. 保罗要把最重要的指示出来。 Yang lebih utama di ayat-ayat berikutnya tentang apa? 接下来最重要的是关于什么呢？ K-A-S-I-H, yaitu kasih. Itu yang lebih utama. 就 Ya. 是最重要的就是爱。 Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dikatakan di situ, setelah dijelaskan kasih ayat 1 sampai 7, sekarang kita lihat ayat 8 sampai 10. 我们来看第8到第10节， Kasih tidak berkesudahan, 爱是没有止息的， tetapi nubuat akan berakhir. Tipaje, sesanjang tipaje. Korinto Jensu. 13章第8节，爱是永不止息。先知 Nubuat akan berakhir,
方言之能必停止。 Oke, nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna akan lenyap. Sampai ayat 10. 我们来看，爱是永恒不息。先知讲到这道必归于无存，说方言之能终必停止，知识也必终归于无有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等到那完全的来到，这有限的必归于无有了。 Saudara, di sini dikatakan nubuat akan berhenti, termasuk bahasa roh akan berhenti. Kapan berhentinya? Waktu yang sempurna dah datang, ya. Yuk, coba saudara sekalian. 所以这里告诉我们，方言能够停止，异能也能够停止。什么时候停止呢？知道呢，真的来了。 Ya, ayat 10. Jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. 就是第四节，等那完全的到来，没有这有限的必归于无有了。 Ada dua penafsiran. 这里有两个版本的， Yang sempurna datang itu yaitu kedatangan Kristus kedua kali. 这个来到我们完全的来到我们可以称它为耶稣的到来。 Tetapi ada yang menafsirkan yang sempurna itu datang yaitu firman Tuhan sudah sempurna, sudah lengkap, sudah cukup untuk kita mengenal Tuhan. 那有一个版本就是说，完全的到来，就是这本已经完全的圣经已经来到我们这当中的，已经在我们这里了。 Jadi tidak perlu lagi bahasa roh. 所以我们不需要说方言。 Nah, kalau kita ikut tafsiran ini, saudara sekalian, 假如我们不根据这里的说法的话， berarti Alkitab kita sudah lengkap, sudah sempurna untuk mengenal Tuhan. Amin. 那这本圣经能够足够引领我们认识神、理解 Berarti 神。 bahasa roh sudah ayo jawab dong, ya, begitu ya. 那假如这本已经足够了、完全了，那说方言的就已经不需要了。 Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat lagi berikutnya ya. 我们接下来再看， Kita lihat di ayat yang pasal 14 ayat 9. 我们来看第14节，第14章第9节。 Demikian juga kamu yang berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang dapat dipahami, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Sebab kamu hanya berbicara kepada angin. 你们也是如此，石头若不说容易明白的话，怎能知道所说的是什么呢？这就是向空说话了。 Berarti Paulus mengatakan bahasa lidah itu, kalau kamu nggak ngerti ya berarti sia-sia. 这里保罗告诉我们，假如我们所说的方言都不理解的话，我们只是向空气说话而已。 Di dalam pasal 12 sampai 14, Paulus menjelaskan tentang bahasa roh itu lebih menekankan tidak perlu digunakan. Saya mau katakan kalimat itu ya. 在哥林多前书第12章，保罗再次强调，就是说方言其实是不必要的。 Nah, saudara, mari kita lihat lagi lebih teliti, perlahan-lahan ya, saudara sekalian ya. 我们来慢慢的查考。 Kita lihat ayat 12 ya. 我们来看第12节。 Demikian pula dengan kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh, tapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. 你们也是如此，既是切属灵的恩赐，就当求多造就教会的恩赐。 Dan saudara, ayat 3, ayat 4 di situ juga ada kata-kata membangun jemaat. 第3、第4节同样是告诉我们怎么样来建立教会。 Nah, sekarang Paulus jelaskan ya. Kalau bahasa roh, apakah itu membangun jemaat? 方言， Apakah bisa membangun jemaat? 方言是不是能够建立会众？ Nah, sekarang ya, kita pelan-pelan ya. 我们来慢慢的看 Ayat 13. 第13节。 Nah, karena itu siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya.
Sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu. Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sekalipun ucapan syukurmu itu sangat baik, orang lain tidak dibangun olehnya. Ya, saya harap sudah bisa mengerti tanpa diterjemahkan ya. 大家可以理解吗？ Atau saya coba jelaskan lagi, diterjemahkan sedikit ya. Inti daripada di sini katakan, Paulus kalau mau bahasa roh bisa, tapi karena itu nggak membangun, dan orang yang mendengar pun nggak bisa bilang amin, nggak bisa merasakan ada berkat di situ, maka Paulus tidak mau pakai. 保罗不是说他不会说方言，但是假如他说方言的话，大家都不明白，也不能因为你说的方言，我们能够同心合意的说阿门。那这些方言有什么用处呢？ Bahkan di ayat 19 dikatakan, dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajarkan orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah atau bahasa roh. 但在教会中，宁可用悟性说5句教导人的话，强如说万句方言。 Ya, jadi 5 kata yang dimengerti lebih penting daripada bahasa lidah atau bahasa roh. 所以能够说出5句造就人的话，好过能够说万句的方言，而我们不明白他说什么。 Lalu ada lagi Paulus di ayat 22, 23 katakan demikian ya. 保罗在22、23节同样教导我们。 Karena itu karunia bahasa lidah atau bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang beriman. Ayat 22. 这样说来，说方言不是为信的人做见证、做证据，乃是为不信的人做先知讲道；不是为不信的人做证据，乃是为信的人。 Ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berbicara dalam bahasa lidah, lalu masuklah orang-orang biasa atau orang-orang yang tidak beriman, bukankah mereka akan katakan bahwa kamu gila? 所以全教会聚在一起的时候，若都说方言，偶尔有不通方言的或者不信的人进来，岂不是说你们癫狂了吗？ Nah, saudara, penekanannya ya, 所以这里强调， bahasa lidah adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Jadi 说方言就是为那些不信的人的一个迹象。 Jadi Tuhan kadang-kadang karena orang yang tidak beriman itu susah untuk percaya, lalu Tuhan berikan sesuatu tanda, salah satunya bahasa lidah, karena dia mau dimenangkan untuk jadi orang Kristen. 神有时赐予方言，是对那些不信的人，让他有知道神能够以什么方式让他引领他相信耶稣。 Kalau kita sudah orang beriman, perlu tanda bahasa roh lagi nggak? 我们已经自称自己认为已经信了的人，需要这些方言来引领我们吗？ Kita sudah percaya firman Tuhan sepenuhnya, apakah perlu lagi cari tanda bahasa lidah? 我们已经相信圣经是神的话语的，我们还需不需要用方言来成为我们的迹象呢？象征呢？ Tidak perlu, saudara ya. 其实是不需要的。 Dosen saya pernah kasih contoh. 我的教授曾经给我一个例子， Kalau saya sudah orang Siantar, 假如我已经是先达人了， saya memang orang Siantar ya. 其实我是先达人， Saya mau pergi ke tebing, 我想要到丁仪， saya mau pergi ke Perapat, 我想要到去布拉巴， saya mau pergi ke Brastagi, 想要到去马大山， saya mau pergi ke Karangsari. 我想要到这里的嘎朗沙利， Saya perlu lihat tanda lagi nggak? 我需要看这些路标吗？ Perlu lagi nggak lihat tanda? 我还需要使用这些路标吗？ Nggak perlu ya. Saya perlu buka map lagi nggak di HP? 我需要开这个 Google Map 来指路吗？导航吗？ Perlu lagi? Tidak 需要吗 perlu.？其实不需要了。 Amin. Amin lah. Kalau kita sudah anak Tuhan, kita sudah tidak perlu tanda lagi yang namanya bahasa roh, bahasa lidah. 所以我们已经成为神的儿女的们，
自己自信的可以说，不需要方言来成为我们的象征，证据我们是信徒。 Sedikit lagi biar lebih lengkap ya. 再加多一点点，让我们更完整 Kenapa 的。 kalam kudus dari sejak lahirnya sampai sekarang semua kalam kudus di dalam ibadah tidak ada bahasa roh. 为什么从圣道堂有史以来直到今天，从来没有用过方言？ Mengapa kalam kudus berani mengajarkan dan mengatakan bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak harus dengan bahasa roh? 为什么圣道堂敢用这句话，就是不必用方言也能够建立教会？ Karena kita mengikuti aturan atau firman Tuhan yang ketat yang tadi kita sudah gali bersama-sama. 就是因为我们靠着这个已经完全的圣经的引导，我们刚才已经理解了的。 Sekarang kita lihat ayat 26 sampai 28. 我们来看26到28节， Ayat 14 tadi ya. 第14章。 Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, sesang oseliuk atau osepak? Ketika kamu berkumpul, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau bahasa lidah, atau penafsirannya. Hendaklah semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Oke, harus membangun ya. Nah, sekarang ayat 27. Jika ada yang berbicara dalam bahasa rida atau bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan berbicara hanya kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ya. Boleh bahasa Mandarin ya? 来，我们来注意我们的中文圣经弟兄姊妹第27节26到28。 26到28节，弟兄们，这怎么样呢？你们聚会的时候，个人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。若有说方言的，只好2个人，至多3个人，且要轮流着说，也要1个人翻出来。若没有人翻，就当在会中闭口，只对自己和神说就可以了。 Nah, jadi saudara sekalian, ini ketat sekali aturan Paulus. 所以保罗对这件事非常的强硬的态度。 Kalau mazmur, pengajaran, Paulus tidak batasi. 假如诗歌这些圣经里的话语，保罗从来没有禁止过。 Tapi begitu masuk dalam bahasa lidah, 但是一进入到方言， coba tadi ingat, 2 paling banyak berapa? 最多 3说方言可以多少人？只有2 Dan 个。 harus ada apa? Yang menafsirkannya. Kalau tidak ada, shut up, diam. 所以 Ngay chỉ còn, tiam hô leo. 所以非常强烈的，最多只能2个人，第3个人一定要把它翻译出来。假如不能做到这件事，请你闭口不说方言。 Saya mau tanya, dan saya sendiri bingung dan heran, dan bergumul juga. Kenapa gereja-gereja kok nggak ikut ini? 我常常会自己想，有时被邀请会问到，为什么教会不跟随这个建议呢？ Ada gereja tertentu yang dalam ibadah WL-nya nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, haleluya, tiba-tiba syalabalabalabalabala. 我们已 Betul 经 tidak saudara? Sorry ya, saya bukan 我们大概已经熟悉 bukan mau 了。 menghina, mohon maaf, tapi saya ingin mengajarkan jemaat saya sendiri. Ya. 我不是要说一些比较是不好听的话，不是不能接受的话，就是我要说我要辅导我们自己的会友。ya. 我从这个地方要辅导我们自己圣道堂的会众们。 Lalu kemudian nanti pengkhotbahnya bukan hanya dia sendiri, dia ajak orang banyak, rame-rame begitu. 有的教会就是他自己领唱的、主理的，他唱到一半的时候，他会说方言。他不但自己说，他也邀请会众一起来和说方言。 Apakah dia ikut Korintus tadi? 那这样的话，我们是不是跟随哥林多前书里面教导我们，保罗教导我们的呢？有没有跟随他呢？ Nggak ikut saudara.
Kenapa? Karena lebih dari 2 atau 3 orang dan tidak ditafsirkan, saudara. 因为这样的教会，他们说方言已经是在一起说，没有人把它解释出来了， Maka tidak ada yang dibangun di sana, Paulus bilang. 所以会众没有得到坚固，也没有得到建立。 Jadi jemaat di Korintus itu maka memang ada masalah dengan ini, maka hanya di Korintus saja diberikan nasihat begitu panjang lebar. Sedangkan saudara lihat surat-surat yang lain tidak ada isu tentang bahasa roh, karena tidak menjadi persoalan, kemungkinan besar tidak dipraktekkan. 因为当时在哥林多的教会就是有这样的状况，所以保罗很强调这件事，特别是为着哥林多教会会众所写的、所教导的、所监督的这些圣经节。 Dan saudara waktu baca Korintus, saya mohon maaf tambah sedikit lagi, di sana ada katakan yang lebih utama adalah bernubuat. Bernubuat itu ada 2 macam. Satu adalah nabi yang mendapatkan pesan dari Allah langsung, bernubuat menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itu satu. Yang kedua, bernubuat di dalam terjemahan atau kamus Alkitabnya adalah memberitakan kabar Allah, menyampaikan berita Allah. Yang seperti saya sampaikan sekarang, menyampaikan firman Tuhan, ini termasuk pengertian bernubuat. Ya. 所以在哥林多教会也有一个是保罗要指责的，就是启示。启示其实是旧约里面神借着先知把神的话语告诉给百姓们，但是 Dan di dalam pertemuan jemaat ini, pengertian bernubuat adalah menyampaikan pesan Tuhan, berita Tuhan. 但是在这个现今，在这个时候，启示就是把真理说出来。 Dan itu yang membangun jemaat. 这些启示、这些真理，就是建立我们众人的会 Maka 众的。 itu yang sinkron dengan ayat kita sekarang ini. 所以跟我们今天的讲题是合符的， Berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam puji-pujian. 就是以诗章、颂词彼此来对说， Ya, itulah yang membangun jemaat. 这就是建立会众的。 Jadi, sekali lagi saudara sekalian, tadi kita kontraskan ya, penuh dengan Roh Kudus versus mabuk, ya kan? 刚才我们所讲的就是醉了一记，跟圣灵充满的两相似。 Maka, mohon maaf saya sedikit terus terang, orang yang mengaku bisa bahasa roh dan sebagainya, tapi dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan, dia nggak bisa terjemahkan, hati-hati, karena kuasa si jahat bisa memakai itu untuk mengendalikan hati dan pikirannya. 所以我在强调要非常的小心谨慎。当一个人觉得他自己可以说方言，但是他自己都不晓得、不能理解、不能解释的话，很可能有其他的灵在他心里面控制他的心思意念。 Maka mohon maaf dia akan terjadi seperti mabuk dalam arti sudah dikendalikan oleh roh yang lain. 所以很可能他已经被其他的灵，就是邪灵所控制，以至于他做出一些他自己都不明白的事。 Jadi mari kita dipenuhi Roh Kudus, kita lebih mengejar apa yang berkata-kata dalam mazmur, puji-pujian dan firman Tuhan saling menguatkan, saling membangun. 所以我们要用以圣灵充满我们的生活的话，我们就要常常用诗章、颂词彼此来勉励，彼此来建立，荣耀神。 Khotbah saya hari ini sedikit menggoncangkan saudara-saudara sekalian, enggak apa-apa ya, nanti ada sesi cross, ada sesi pembinaan, boleh diskusi lebih lanjut ya. 今天我的讲题可能太过比较强烈一点，但是我们在小组里面，我们可以彼此来讨论，彼此来给建议。 Tanda atau karakteristik berikutnya, Paulus mengingatkan untuk kita senantiasa mengucapkan syukur. 接下来被圣灵充满的生活，就是要常常谢恩。 Mari kita baca 我们来， bahasa Indonesia ya, yang warna merah, yang bahasa 我 yang 们来读圣 terjemahan 经 bahasa 节。 Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Selalu dan mengenai apapun juga, hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita. 凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢神。 Roh Kudus yang memenuhi kita akan memimpin kita selalu ingat mengucap syukur. 引导我们的圣灵会教导我们，要推动我们常常谢恩于神。 Karena di awal-awal dijelaskan kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan.
因为我们已经知道，在前面我们说过了，我们得救是本乎恩。 Jadi Efesus di pasal-pasal yang pertama bicara tentang kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena upaya kita sendiri. 以弗所书前半段不断的告诉我们，我们得救是本乎恩，不是因为我们自己的行为，我们自己的能力。 Lalu kita dibaharui menjadi anak-anak terang meninggalkan kegelapan. 我们被重新成为一个光明之子，不再是黑暗之子了。 Maka itu mendorong kita mengucapkan syukur senantiasa. 所以这就推动我们不断的谢恩，对主来谢恩。 Tentu segala sesuatu di sini bukan yang bersifat kejahatan ya. 这里说的凡事不包括这些罪行、恶行， Tetapi segala peristiwa yang terjadi di dalam iman kita kepada Tuhan, yang baik atau yang buruk, yang sukacita, yang duka cita, segalanya kita tetap diingatkan untuk mengucapkan syukur. 就是无论我们碰到什么事情，喜乐的、善的、好的、不好的，我们都要因为这些而献上感谢。 Kalau kita ingat Paulus waktu berada di dalam penjara di Filipi, dia juga mengucap syukur, dia juga menyanyi memuji Tuhan. Di penjara memuji Tuhan, mengucap syukur. 假如我们记得的话，保罗在腓立比的教会，监狱里面还是能够颂赞神，还是能够祷告，为信徒们祷告。 Saya ingat tahun lalu sebelum pulang ke Siantar, kami liburan dulu ke Kuala Lumpur. 我记得上年我们还没回来这里的时候，我们到瓜拉隆坡去旅游， Karena mau hemat, saya sudah bawa timbangan digital ya. 因为要节省这个bagasi 啊， Ya, bagasi. Mau hemat bagasi. 所以我就 Karena penerbangan Kuala Lumpur Medan tanpa bagasi itu lebih murah ya, saudara 因 ya. 为坐飞机，假如你没有买这个 bagasi 的话，会比较机票比较便宜，我就买来 Jakarta 了一 ke 个 Kuala 秤。 Lumpur juga demikian. 盐城到吉隆坡同样也是这样的状况 Kita，sudah timbang pas-pas 7 kilo. 我就称了刚刚好7公斤，不可以超过。 Waktu mau pulang, 要回 rupanya 家的时候， saya lupa ya apakah kami karena beli oleh-oleh jadi tambahan atau begitu. Tapi kami tetap timbang, udah 7 kilo. Cuman salah duga. Ternyata tas laptop ya, tas yang backpack itu sama bawaan tuh dua-duanya harus ditimbang. Saya pikir yang tas bawa ini nggak ditimbang, saudara ya. Dan yang jaga itu, wajahnya judes sekali. Timbang. 我们常常坐飞机的人一定晓得的，那个可以免费的7公斤，不包括你的背包，你只能带2种一起称，只有7公斤。 Ada orang yang lain yang saya lihat caranya gimana saudara ya. Dia buka kopernya, baju yang satu dia pakai jadi 3 sampai 4 supaya ringan ya. 有的人就用这样的方式，把他的衣服穿了3、4件、5、6件也无所谓，只要他的这个秤是刚刚好7公斤。 Nah, kami karena masih ada waktu, saya tanya lalu solusinya apa? Dia bilang pergi ke counter itu beli 5 kilo, bisa tetap naik ke kabin lebih dari 7 kilo ya. 所以我就不要这么麻烦，我就去问那边的工作人员说，你可以到后面去买你的这个，可以加多5公斤，然后你就可以很安全、很舒服的上到飞机上。 Kira-kira 5 kilo itu tambah 300-an ribu, lalu kita berangkat. 5公斤要加300多千，所以我就很乐意的把它扛在飞机上了。 Dalam hati kesel, 但是我内心里面非常的很气馁， dalam hati penuh dengan penyesalan. 我内心里面也充满着后悔。 Tapi entah kenapa tahun lalu saya diminta khotbah juga dengan tema yang mengucap syukur, saudara ya. 不知道为什么上一年我回来的讲题也是关于感恩的这个讲题。 Maka saudara sambil naik pesawat sambil merenungkan nanti saya mau khotbah tentang pengucapan syukur. Jadi sekarang meskipun ya harus mengalami kejengkelan sedikit, kan salah prediksi timbangan dan sebagainya, biarlah saya tetap harus belajar mengucap syukur. Ada amin saudara? Tapi ternyata itu membantu lebih damai sejahtera. Amin. 当我学会凡事感恩的时候，这让我心里面会平安、宁静、安稳下来。
Tapi kalau bayangkan saya tidak belajar mengucap syukur, maka kemana-mana saya ketemu orang, wah itu saya nggak boleh sebut merek ya, wah itu aneh paya, aneh judes, aneh, penuh dengan amarah kepahitan. Jadi kurang damai sejahtera. 当我们不会用感恩的心态来面对这一切的时候，我们就会常常听到他人这样说、这样的骂，那边也是这样的发言，因为他们内心里面没有为凡事谢恩的心态。 Nah, sepanjang tahun saya diingatkan apapun yang terjadi mengucap syukur. 一整年里面，我就从开头就已经被提醒，凡事要谢恩。 Yang terakhir, saudara sekalian, yaitu merendahkan diri satu dengan yang lain. 最后一个被圣灵充满的生活，就是要彼此谦卑。 Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan suami istri yang saling mengasihi, anak-anak yang saling mengasihi dengan orang tua. 这些经文接下来就是关于夫妻怎么样来和睦相处，儿女跟父母怎么样和睦相处的。 Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus juga mempengaruhi kehidupan keluarga kita. 被圣灵充满的生活，能够影响整个家庭以及下一代孩子们。 Merendahkan diri dengan motivasi takut akan Kristus. 谦卑的意思就是敬畏神。 Karena kita takut akan Kristus, maka kita menjaga keharmonisan keluarga sesama anak Tuhan dengan cara saling merendahkan diri, bukan menampilkan ego masing-masing. 敬畏上帝就是我们在家庭里面，我们彼此之间，我们要彼此先卑微自己，先谦卑自己，然后我们才可以达到这个敬畏上帝的心态。 Semua konflik, semua masalah akan lebih ringan, akan lebih mudah diselesaikan kalau masing-masing merendahkan diri di dalam takut akan Kristus. 所有的问题、所有的纠纷、所有的所发生的，假如我们有一颗敬畏主的心，我们先有一个谦卑的心的话，什么问题都可以解决。 Amin. 阿门吗，弟兄姊妹们？ Dan salah satu karakter Kristus yang sering ditonjolkan adalah rendah hati. 其中一个常常被强调主耶稣的性格品格，就是有颗谦卑的心。 Kita meneladani Kristus yang rela merendahkan dirinya sampai menjadi manusia, sampai taat mati di kayu salib. 我们可以看到主耶稣自己可以谦卑自己，从上面天国下到这里，为我们而死在十字架上的谦卑的心。 Di dalam penghayatan saya, itulah kepenuhan Roh Kudus yang paling dalam dan paling bernilai. 在我自己的觉悟当中，这就是谦卑到最谦卑，神为我们 Kepenuhan Roh Kudus yang paling dalam. 就是完全被圣灵充满，以至于我们可以理解神为什么这么做。 Karena kita sedang meneladani teladan Kristus yang paling sulit, rendahkan diri sampai taat mati di kayu salib. 因为我们效法的就是这一个最难做到的，就是谦卑到好像主耶稣愿意牺牲他自己这样的谦卑的心。 Sampai bisa mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. 甚至主耶稣可以在这么痛苦的时候说：“主啊，饶恕他们，因为他们所做的，他们不知道。” Bisa memaafkan musuh, 能够饶恕仇敌， bisa mengasihi musuh. 能够爱仇敌， Itu adalah tanda seorang yang sangat rendah hati. 这就是代表一个非常谦卑心的人。 Kita mungkin tidak sanggup sempurna seperti Kristus, tapi mari kita berdoa terus Roh Kudus yang menolong kita. 我们当然不能够达到主耶稣要做好像耶稣这样的标准，但是我们不断的恳求圣灵帮助我们可以做到。 Kita akan tutup dengan video Imlek lagi ya. Tapi ini bukan angpau ya. 我们来结束这个讲道，用一个短视，我们也不是关于红包的。 Ada ibu-ibu yang saling menyombongkan diri, anaknya ini, anaknya itu. Tapi ada satu ibu yang rendah hati, anaknya biasa-biasa saja. Tapi justru dia merasakan berkat yang lebih luar biasa. Ya, 我们来看 bahasa Hokkien ya, kita dengarkan. 阿公啊，真久无看到你的囝。 伊人啊，也无用，也最工作，我的查某囝是老爷来哦。
老乡啊，我都甲你讲啊，一个查甫一个查某好啊，你后生安怎？伊啊，伊啊无闲诶，伊即个生意啊是做零子，伊等咱的政府啊，佫有生意来往，美国啊、香港啊，佫有伊本八老德啊，佫有啊，伊啊，等他妈沙拉买一间新厝。咱们沙拉袂歹啊。好啊，比我会惊好，伊是 doctor 来的，大伦敦啊 specialist 啊，喊咩 cardiology， 伊真够趁钱的。安尼搞啊！是咧，你会找我安怎？我逐摆拍电话伊吼，伊食无闲的哦，伊若迄个回家楼做工吼，有淡薄高分啦，真出名的迄回家楼，我都毋知影叫啥物名吼，都达比吼伊一年内面会趁到差毋多450千哦。是咯，我会惊，伊一斗开刀啊，会趁20千英镑啊，一日会开2个啊。英啊，英，你会惊哩？我惊好啊，我惊爱来载我了咯。在咯，是咯，真麻烦哦，逐摆去倒落都爱带我去行哦。你再随来哦。我会惊来了，我会惊，你来，我走先啊。妈好哦，好啊。妈，เดี๋ยวนี้ร้านคือกินม้าแล้วเนาะ Nhưng mà đến chính niên về. Ya. Sampai di sini ya videonya tadi ya. Ini diulang lagi. Cukup? Ya. Kita renungkan sendiri ya maknanya, khususnya terkait poin yang terakhir. Tetap menjadi pribadi yang rendah hati, itulah salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau boleh menolong kami di dalam belajar memahami firman Tuhan yang di dalam pemikiran kami jauh dari sempurna. Kiranya Kau Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian yang lebih mendalam, sehingga pengenalan kami akan Tuhan, akan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus lebih mendalam. Dan kami boleh meresponi, menghidupi hidup kami dengan lebih tepat sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi politik, ekonomi, dan gejolak global. Mohon Tuhan tetap boleh melindungi dan menjaga bangsa kami. Tuhan yang boleh menolong supaya seluruh masyarakat Indonesia boleh tetap mendapatkan kesejahteraan bahkan yang lebih baik. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dari presiden sampai yang di pemerintah daerah semuanya. Tuhan tolonglah berikan hati yang takut akan Tuhan, kompetensi dan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat kami di tempat ini. Ada yang sedang liburan ke luar kota karena ada Imlek, ada yang mungkin akan kembali bertemu dengan keluarga, sertalah mereka dalam perjalanan agar semua boleh lancar dan kondisi yang baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa apabila ada jemaat kami yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, mohon jamahan dan kekuatan dari Tuhan untuk boleh memberikan pemulihan. Kami berdoa saat ini juga mengingat untuk mama dari Cuantau Antonius yang sedang dirawat di rumah sakit di Medan. Kami berdoa untuk semua tindakan medis, mungkin ada pemeriksaan lab, mungkin ada tindakan bedah atau lainnya. Kiranya Tuhan beserta memakai seluruh ini untuk pengobatan yang lebih baik. Kami berdoa juga jikalau ada jemaat-jemaat yang lain dalam kondisi yang sama, biarlah Tuhan juga yang boleh menolong, menguatkan. Kami berdoa juga untuk upaya gereja dan sekolah boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, melakukan pemuritan, sekolah yang juga saat ini sedang ada kegiatan-kegiatan, maupun nanti rencana ada pameran, open house, pendaftaran murid baru, semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan, mulai dari badan pengurus cabang, sampai dirpel, kepala sekolah, seluruh staf dan karyawan, guru-guru, semuanya Tuhan pimpin, bersehati memajukan pekerjaan Tuhan. Biarlah melalui sekolah ini, misi pekabaran Injil boleh terus tersebar dan semakin banyak anak-anak, bahkan orang tua siswa yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah seruan dan doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan untuk firman-Nya yang mengingatkan kita ciri-ciri orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita bersedia dikendalikan oleh Roh-Nya, mengendalikan tutur kata kita, perbuatan kita, pikiran kita, bagaimana kita berespons, bagaimana kita hidup terus mengalir di dalam ucapan syukur dan juga di dalam kerendahan hati. Sebagaimana salah satu ciri tadi kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, hari ini kita akan memberikan persembahan kepadanya dengan kerendahan hati. Mari kita bawa ucapan syukur kita. Persembahan dapat diberikan melalui kotak persembahan yang ada di depan. Juga Bapak Ibu bisa scan kris yang ada di bangku Bapak Ibu sekalian, dengan kita mengiringi dengan menaikkan pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima obat syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah obat syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat kasih karunia-Mu kepada kami, terlebih untuk penebusan-Mu Tuhan, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami. Biarlah kami memberikan diri untuk selalu dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga di dalam seluruh kehidupan kami mau hidup seturut di dalam kehendak-Mu.
mengasihi sesama, merendahkan diri satu dengan yang lain, dan selalu melihat hal-hal baik di dalam hidup kami meskipun di tengah kehidupan yang tidak baik, karena kami melihat berkat Tuhan selalu mengalir, penyertaan Tuhan selalu hadir, dan Tuhan selalu menopang kami, memampukan kami untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sebagai rasa syukur kami ya Bapa, kami membawa persembahan kami. Biarlah ini persembahan yang terbaik dari kami untuk membalas cinta kasih Tuhan. Biarlah persembahan kami merupakan dupa yang harum bagimu Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan. Dan kami akan terus menjalani hidup kami dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa menaikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan doksologi. Sekalian, biarlah kita kembali ke tempat kita masing-masing dan dipakai oleh Tuhan, dan kita boleh mendapatkan pimpinan, pertolongan oleh Roh Kudus, supaya kita boleh terus berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam mazmur, puji-pujian, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, dan kita juga boleh terus mengucap syukur atas segala hal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta semakin rendah hati di dalam takut akan Kristus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助常与你们同在，从今直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang maha murah dari Allah Bapa, kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Cross. Semangat yang luar biasa di belakang ya. 4 jagoannya di ya, sekali lagi saya sambut semuanya, bukan hanya yang di belakang ya, tapi Bapak Ibu semua, kita sambut Cross dengan luar biasa, muridkan ya. 1, 2, 3, Cross. Cross. Haleluya, kita beri aplaus untuk kita semuanya. Dan hari ini saya akan membacakan warta untuk kita semua. Pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melayani di atas mimbar yang luar biasa ya, dan juga di bawah mimbar sebagai penyambut, sebagai multimedia dan sound system ya. Dan sedikit saya informasikan juga, kita doakan juga ya untuk Huang Mukse, pendeta Andres Lewi, beberapa minggu yang lalu ya, kalau nggak salah itu kakinya kebentur sehingga mengalami bengkak ya pada kaki kirinya. Jadi
sebenarnya hari ini pengen datang, cuman nggak bisa. Jadi kita doakan semoga Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Terima kasih. Next. Ya, terima kasih kepada Pendeta Alipin yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan Bapak Alipin. Next. Selamat datang dan selamat beribadah. Kami menyambut dengan senang hati kehadiran saudara-saudara dan Bapak Ibu untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami juga mengundang semua jemaat ya untuk mengikuti doa pagi ya, semua jemaat loh ya, bukan hanya majelis. Dan kiranya setiap minggu pagi ya pukul 7 melalui via Zoom ya, itu bisa kita bersama-sama berdoa ya, kerinduan hati kami bisa bersatu di pagi itu. Oke. Kebaktian syukur tahun baru, ya ini ditunggu-tunggu ya. Hari apa? Wah, udah tahu ya. Ya pastinya hari itu adalah hari yang penuh sukacita dan kita jangan lupa bajunya ya. Sudah beli? Oke ya, sudah ya. Oke, jadi jam 9 ya, bukan jam 10. Oke? Oke, next. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin menyumbangkan makanan ya, yang menyumbangkan makanan, minuman ataupun buah untuk kebaktian syukur tahun baru Imlek, silakan hubungi saudari Erolina dan atau ya saudari Lisa. Ada orangnya? Oh, di situ ya. Dua-duanya situ ya. Baik, next. Ada lagi kah? Ya, oke. Ya, amplop persembahan syukur tahun baru Imlek dibagikan hari ini. Ada yang sudah ambil? Sudah ya? Oke, dikiranya jemaat dapat mendukung dan mendoakan untuk perayaan Imlek kita. Ya, kiranya Tuhan semakin dimuliakan. Next. Iya, selamat hari Minggu, Shalom, sampai ketemu minggu depan dan hari Selasa ya.